Assalamualaikum, nama saya Amir Syamil bin Sufian dan saya akan menjelaskan pengenalan di bahagian impak toleransi beragama kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Islam merupakan sebuah agama yang sentiasa mengamalkan sifat toleransi dan kasih sayang. Ajaran Islam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebagai panduan hidup yang lengkap untuk manusia untuk mengenali dan mengakui bahawa Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan fungsi dan tanggungjawab beserta menghiasi peribadi dengan nilai kebaikan. Islam juga sangat menjunjung tinggi sifat toleransinya sebagai sebahagian daripada kekuatan Islam. Islam bukanlah agama yang berorientasikan paksaan maupun penindasan. Perkara ini dapat dijelaskan seperti mana yang ada di dalam Al-Quran, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud Allah tidak melarang kamu untuk melakukan keadilan serta berbuat baik terhadap mereka yang tidak memerangimu kerana agama dan terhadap mereka yang tidak mengusir kamu dari rumahmu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang adil. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahawa perbezaan agama bukanlah alasan untuk tidak berlaku adil. Justru berlaku adil dan berkelakuan baik terhadap orang lain yang berbeza keyakinan merupakan sebahagian daripada syarat yang terpenting untuk membawa kepada sifat toleransi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Tajul untuk memberikan penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tajul Ahmad Syukri. Saya akan menjelaskan impak toleransi beragama dari segi positif dan negatif. Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum yang semestinya melambangkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Pelbagai kaum di negara kita hadir sekali bersama pelbagai anutan agama yang berbeza. Interaksi sosial yang berlaku antara masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia kebiasaannya berada dalam keadaan pasang surut dan tidak tertentu. Dalam konteks masyarakat majmuk yang ada di Malaysia, sejak kebelakangan ini, gejala konflik sudah tentunya tidak dapat dinafikan sama sekali. Namun begitu, pengurusan konflik yang dilakukan secara efektif mampu menghasilkan kesan yang positif melalui pengerahan idea dan pelaksanaan demi memastikan kehidupan yang lebih baik. Interaksi sesama masyarakat majmuk di Malaysia jelas menunjukkan bahawa faktor etnik dan agama bukanlah perihal utama yang menyebabkan tercetusnya konflik dalam kalangan masyarakat setempat di negara kita. Hal ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia secara umumnya mampu bertoleransi di antara satu sama lain meskipun berlainan kaum dan agama apabila masyarakat lebih terbuka untuk mengenali dan memahami serta meraihkan kepelbagaian agama. Ia akan mengukuhkan lagi persefahaman antara kaum dan agama. Walau bagaimanapun, masyarakat majmuk negara kita tidak lari daripada terpalit dengan isu yang melibatkan perihal keagamaan. Kewujudan golongan ekstremis dan fanatisme agama sedikit sebanyak menyukarkan usaha kolektif antara budaya masyarakat setempat. Impak negatifnya ialah keharmonian negara terjejas. Antara kesan yang paling utama ialah keharmonian negara terjejas. Hal ini demikian kerana kekurangan toleransi antara kaum akan membawa tiadanya kesepaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Apabila tiada kesepaduan, maka keharmonian negara juga akan terjejas. Bukan itu sahaja, tetapi juga kekurangan toleransi juga boleh menyebabkan sikap penyayang dan amalan bertolak ansur terkikis dalam kalangan masyarakat. Impak negatif kedua adalah ekonomi yang tidak stabil. Tiada sikap toleransi berbilang kaum akan menjejaskan ekonomi, mengundang kebimbangan dan
keraguan pelabur asing yang hendak melakukan pelaburan di Malaysia kerana mempunyai sektor ekonomi yang tak stabil. Di samping itu, ia menyukarkan negara untuk membuat penambahbaikan di negara untuk menambahkan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Dino. Dari kelas 2A, saya akan membentangkan kesan toleransi beragama kepada pembangunan sosial. Kesan yang pertama, Islam diberi hak kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih kepercayaan mereka tanpa paksaan. Walaupun telah jelas bahawa hanya agama Islam yang dijamin akan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Namun, setiap manusia diberi hak untuk menentukan masa depan hidupnya. Ini bermakna perbezaan agama, bangsa, warna kulit dan keturunan tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga atau sebagai sebuah masyarakat majmuk yang makmur. Kesan yang kedua adalah mewujudkan masyarakat yang saling menghormati dalam negara Malaysia yang dipenuhi dengan pelbagai agama dan bangsa. Seperti yang kita tahu, toleransi beragama adalah asas kepada keharmonian sesebuah negara, dan jika ketiadaan toleransi beragama berupaya menjadi faktor penyebab perpecahan di kalangan masyarakat yang pelbagai. Jadi, apabila sudah diterapkan dengan kebaikan toleransi beragama dalam masyarakat akan sedar dan akan hormat terhadap agama masing-masing. Ini termasuk kepada tidak menyentuh isu-isu yang sensitif. Mana-mana isu yang melibatkan sensitiviti agama yang timbul akan diselesaikan secara rasional dan diplomasi. Kesan yang terakhir adalah melahirkan sikap keterbukaan terhadap pandangan yang berbeza. Ia sebagai satu sikap keterbukaan yang boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti menghormati kepelbagaian agama, idea dan budaya, bersikap pemurah dan keterbukaan terhadap pandangan agama yang berbeza dan tidak menjejaskan pandangan agama masing-masing dalam ruang lingkup yang dipersetujui bersama, dan dengan kata lain, tindakan yang tidak bertentangan dengan norma-norma perdamaian dalam masyarakat yang akhirnya akan membentuk kepercayaan bersama dalam komuniti, dalam masyarakat di negara Malaysia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan bin Muhammad. Jadi saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan memberitahu apa itu impak toleransi beragama pada pembangunan kalangan di Malaysia dari segi fizikal. Yang pertamanya, masyarakat dapat membantu antara satu sama lain dengan melalui kemahiran masing-masing. Contohnya, bila kita sebut tentang kemahiran ini terbagi pada banyak cabang. Contohnya, kemahiran seni dan pertukangan. Kemahiran ini biasanya akan dikaitkan dengan kaum Melayu kerana seperti yang kita tahu, tangan-tangan orang Melayu sangatlah berseni. Contohnya, orang Melayu pakar dalam pembuatan seni batik, pembuatan perahu dan sebagainya. Berbeza pula dengan kaum Cina, mereka selalu dikaitkan dengan kemahiran berbisnes. Hal ini kerana kita dapat lihat kebanyakan kedai-kedai runcit akan dipelopori oleh kaum-kaum Cina. Manakala syarikat-syarikat besar juga akan dipelopori oleh kaum-kaum Cina. Contohnya, syarikat-syarikat yang berada di Genting Highland dan syarikat-syarikat pembuatan gula. Untuk kaum India pula, mereka sangat berkemahiran dalam pengendalian restoran. Hal ini tidak dapat disangkalkan lagi kerana bila kita sebut saja mamak, semua orang akan terngiang-ngiang dalam kepala masakan mereka yang begitu sedap dan sangat berbaloi untuk kita makan di restoran mereka. Seterusnya, kita bergerak ke isi kedua, iaitu kita dapat merasai pelbagai aneka makanan hanya di negara sendiri. Jikalau negara lain, mereka perlu keluar negara semata untuk merasai masakan-masakan orang-orang India dan orang-orang Cina. Tetapi, kita pula tidak perlu berbuat demikian kerana negara kita sudah mempunyai pelbagai bilang kaum yang mempunyai cita rasa masing-masing. Kita sangat beruntung kerana kita berada di negara yang dikenali sebagai syurga makanan. Contoh-contoh makanan yang sangat terkenal dan dihasilkan daripada bilang kaum ialah nasi lemak, nasi ayam, capati, kuih tiaw kungfu, nasi kerabu dan tosai. Semua makanan ini halal untuk dimakan kerana setiap kaum sudah pun mengambil cakna tentang bahan-bahan
yang mana kaum lain tidak boleh makan ataupun batas-batas kaum lain terhadap makanan. Okey, untuk isi yang terakhir ialah kita dapat mengetahui fashion dalam setiap agama. Apabila kita semua bersama-sama toleransi dalam beragama, kita dapat mengetahui bagaimanakah kaedah fashion bagi setiap kaum yang dapat mengelakkan kita untuk mengecam fashion lain sekiranya fashion tersebut tidak sesuai dengan agama kita. Contoh-contoh fashion yang terkenal di Malaysia ialah baju Melayu, Cheongsam dan sari. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kaum kerana masing-masing dapat memahami antara kehendak dan batas dalam agama masing-masing. Jadi, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru, marilah kita menghormati negara agama masing-masing agar kita dapat hidup harmoni dalam negara ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairuddin bin Ismail dan saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kesan mempraktikkan toleransi beragama dalam masyarakat majmuk terhadap pembangunan budaya dari segi mental. Budaya dari segi mental merujuk pada budaya bukan kebendaan. Apa dia contoh budaya bukan kebendaan ni atau budaya non-material ni? Contohnya ialah kepercayaan. Ada istiadat, bahasa dan undang-undang. Budaya bukan kebendaan ni biasanya diamalkan secara turun-temurun dan boleh melambangkan tahap keberadaban sesuatu bangsa itu. Kembali kepada topik kita tadi, apa impak pertama toleransi beragama terhadap budaya non-material ini yang dapat saya kongsikan? Yang pertama ialah setiap kaum akan dapat memahami asas-asas kepercayaan agama-agama lain yang majmuk di Malaysia ini. Dengan itu, sudah kurang pergaduhan yang tercetus daripada kesalahfahaman tentang hal-hal agama di kalangan rakyat Malaysia kini. Kita boleh lihat ya kesan-kesannya. Rakyat Malaysia ni walaupun agamanya lain-lain, mereka tak pernah mempersoalkan tentang agama lain. Mereka tak soal mengapa begini, mengapa tidak begini. Mereka terima dan memahami. Ini justru dapat meningkatkan semangat kesatuan dalam rakyat Malaysia. Poin kedua yang saya nak kongsikan ialah rakyat Malaysia yang berbilang kaum ni, dia berupaya mengetahui dan memahami batas-batas agama masing-masing. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai batas dan larangan yang diambil berat oleh penganutnya. Sebagai contoh, larangan memakan daging atau menyentuh haiwan-haiwan yang tertentu, adab pemakaian serta macam-macam lagi. Ini membolehkan rakyat Malaysia dan ahli politik daripada membincangkan isu perkara yang sensitif yang boleh mengakibatkan konflik. Yang terakhir dan yang terang lagi bersulur ialah rakyat Malaysia akan dapat hidup harmoni bersama-sama serta menghormati adab budaya agama lain. Oleh kerana itu, rakyat Malaysia tidak ada masalah untuk duduk berjiran dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kerajaan lebih menggalakkan ini dengan menubuhkan projek perumahan kerajaan. Apa yang saya dapat simpulkan daripada perkongsian ini ialah toleransi beragama perlu dipraktikkan dalam kalangan rakyat Malaysia supaya generasi akan datang dapat membentuk budaya yang lebih meluas dan kukuh. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Haikal bin Zulfikar dan saya akan menerangkan impak toleransi beragama kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Kebanyakan negara di dunia kini sedang mengalami kesan dari kejatuhan harga minyak dan kejatuhan nilai mata wang. Malaysia tidak terkecuali dalam hal ini dan kerajaan telah pun mengambil langkah sewajarnya bagi mengurangkan impak ke atas ekonomi negara. Dengan adanya toleransi beragama di kalangan rakyat Malaysia, kita boleh membantu mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyokong dan membeli barangan buatan tempatan tanpa mengambil kira siapa penjualnya. Dengan membeli produk buatan Malaysia, kita dapat mengurangkan aliran wang keluar negara dan pada masa yang sama merangsang pembangunan industri tempatan. Sebagai negara yang sedang giat membangun ekonomi negara kita ke arah ekonomi yang maju, kepakaran kita dalam teknologi pembuatan sudah semakin meningkat. Banyak produk-produk yang dihasilkan di Malaysia hari ini bukan sahaja memiliki kualiti dan standing, malah ada yang lebih baik dari produk-produk yang dibawa import daripada luar negara. Sedar atau tidak, apabila kita melancong dalam negara,
kita sebenarnya berpeluang untuk mengenali dengan lebih dekat akan destinasi pelancongan, kebudayaan, dan warisan negara kita. Tamsilannya, negara kita kaya yang berbagai keindahan khazanah alam semula jadi, seperti Taman Negara Mulu, Taman Negara Kinabalu, Melaka Bandar yang bersejarah, dan Georgetown yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Sementara pula, masyarakat majmuk di negara kita telah mewujudkan kepelbagaian budaya dari segi kesenian, perayaan, dan makanan. Dengan kata lain, kita akan lebih memahami budaya dan adat dasar berbagai kaum di Malaysia jika melancong di dalam negara. Di samping itu, pertambahan bilangan pelancong domestik mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini secara tidak langsung akan menambah peluang pekerjaan dan perniagaan di negara kita. Misalnya, industri perhotelan, inap desa, taman tema, restoran, dan pusat beli belah yang kebiasaan dengan industri pelancongan akan menawarkan banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Jika sektor ini berkembang, berbagai bidang kerja boleh dicipta daripada bahagian pengurusan seperti pemandu pelancong hinggalah ke bahagian khidmat pelanggan. Buktinya, sektor pelancongan telah berjaya menjana pendapatan negara sebanyak RM40 bilion setahun. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita bahaskan atau terima berdasarkan kenyataan sebelum ini adalah yang pertama, toleransi beragama memberi impak yang cukup besar dan memberi kesan ke atas pembangunan sosial, budaya serta ekonomi kepada masyarakat majmuk Malaysia. Usaha mewujudkan toleransi beragama di Malaysia amatlah digalakkan dan boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Dan antara contoh-contoh cara yang dapat kita lakukan adalah seperti menghargai persamaan dan perbezaan yang wujud di dalam setiap agama. Kejahilan akan menimbulkan kekeliruan dan salah faham yang mampu mendorong kepada pembinaan tembok sendiri di antara agama-agama yang lain, sekaligus menghalang terjadinya interaksi agama yang akhirnya mengakibatkan persengketaan dan pemusuhan di antara agama-agama. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.